والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة وتأويل الكتاب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Yang belakang dengar? Yang belakang dengar? قال النظيم رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. وتصحب الواسط معمول الخبر والفصل واسما حل قبله الخبر. Ini kita dalam bab inna wa akhawatuha. Wa tashabu, dan bersuhbah ia, iaitu kita kata apa? Tashabu tu mana bersama ia ialah mulibtida al-wasita, akan yang al-wasita yang menengahi ai al-wasita baina ismi inna wal khabar, al-wasita baina ismi inna wal khabar. Dan antum fokus 100%. Habis dars ni ana marahkan. Okey, untuk antum mampu mengajar. Itu tahaddi daripada ana, ajar terus. Itu cara belajar tu. Habis belajar dia boleh ajar terus. Sebab apa dia boleh faham 100%. So ana nak antum 100% tanpa buang masa untuk benda lain. Fokus betul. Wa tashabu, dan bersama, iaitu berserta ialah mulibtida itu al-wasita, akan sesuatu yang menengahi, iaitu menengahi di antara isim inna dan khabar inna. Halakan wasita itu ma'mul al-khabar, ma'mul bagi khabar, ma'mul bagi khabar. Misal biasa, tulis misal biasa, inna zaidan akilun ta'amaka, inna zaidan akilun ta'amaka. Tulis ni nanti sebab nak tak tafsil ni 3 surah tu yang asal. Okey, tu asal dia. So di antara isim inna dan khabar inna tidak ada sesuatu yang menengahi di antara kedua-duanya. Bila ada sesuatu yang duduk tengah-tengah di antara kedua-duanya, lagi pula dia tu ialah ma'mul bagi khabar, maka menyertailah lam tu pada ma'mul khabar tadi tu. Okey, jadilah inna zaidan la ta'amaka akilun, inna zaidan la ta'amaka akilun. Okey, jadi sekarang ni ma'mul bagi khabar dia tu akilun tu khabar bagi inna. Ma'mul dia akilun ta'amaka, yang inna zaidan, sesungguhnya zaid itu akilun, yang makan ia zaid, ta'amaka akan makanan kamu. Nampak tak? Zaid makan makanan kamu. So bila sekarang ni kena tahu istilah amil ma'mul. Bila dikatakan ta'amaka itu ialah ma'mul, bermaksud akilun itu ialah amil. Kalau orang tanya, sekarang ni ma'mul, ta'amaka, i'rab dia apa? Nasab. So mana amil yang menasabkan dia tu? Iaitu apa? Akilun. Ialah akilun. Jadi akilun ni dia isim fa'il. Dia nak beramal ada beberapa syarat. Akilun tu isim fa'il. Kalau ingat, isim fa'il dia boleh beramal seperti fa'il, dia boleh beramal seperti akala. Jika ada dua keadaan isim fa'il tu. Jika isim fa'il tu ada al, dia beramal mutlaqan biduni ayyi syartin. Okey, isim fa'il bila ada alif lam, dia beramal seperti fa'il mutlaqan tanpa ada syarat apa-apa. Okey,
Yang kedua, jikalau tidak ada alif lam, tidak ada al pada isim fa'il, isim fa'il tersebut boleh beramal seperti fi'il dengan dua syarat. Yang pertama, maksud dia tu isim fa'il tu kena makna hal dan istiqbal. Mana hal dan istiqbal, tidak boleh makna mudhi. Tidak boleh makna mudhi. Okey. Maksud sekarang ni inna zaidan la ta'amaka akilun. So sekarang ni akilun tu isim fa'il tidak ada alif lam. So dia boleh beramal pada ta'amaka, bermaksud dia dah cukup syarat. Syarat yang pertama dari segi zaman dia tu, iaitu mana? Akilun di sini bukan makna telah makan ia, bukan pemakan, mana bukan telah makan, tapi sedang makan ataupun lagi akan makan. Syarat dia. Jadi isim fa'il tanpa ada al boleh beramal dengan dua syarat. Syarat yang pertama, tidak boleh makna mudhi. Bila makna mudhi, makna telah lalu, tidak boleh beramal, melainkan di atas pendapat Al-Kisai. Okey. Kemudian yang kedua, isim fa'il tersebut dia kena i'timad kepada salah satu daripada empat perkara. Kena i'timad daripada salah satu daripada empat perkara. Okey. Contohnya apa? Kalau kita kata diiktimad pada mausuf, seperti kita kata inna zaidun ra'aitu zaidan, ra'aitu rajulan akilan ta'amaka. Jadi akilan tu beramal sebab apa? Diiktimad kepada mausuf dia, iaitu rajulan. Okey, itu salah satu. Bermaksud salah satu muktamad dia tu, tempat dia iktimad, iaitu mausuf. Bermaksud jika isim fa'il tu jadi sifat tanpa ada al, dia boleh beramal dengan syarat dia iktimad, bergantung kepada mausuf dia tu. Okey, bermaksud jika mausuf dia tidak ada, tidak boleh beramal. Dan yang kedua, ketiga, yang keempat. Okey, yang keempat di sini mana? Iaitu iktimad kepada isim yang dibuat khabar dengan isim fa'il. Pati. Ismun mukhbarun anhu bismil fa'il. Tulis ismun mukhbarun anhu bismil fa'il. Okey. Isim fa'il tu sini kita dah isim wasaf dah. Dia nak beramal, dia kena iktimad kepada apa? Kepada isim yang dibuat khabar daripadanya menggunakan isim fa'il. Bermaksud apa? Isim yang mana khabar dia itu isim fa'il. Isim yang khabar dia tu isim fa'il. Misalnya, innallaha balighun amrah. Satu riwayat, satu qiraat. Biasa kita baca innallaha balighu amri. Innallaha balighun amrah. Sekarang ni apa? Balighun itu beramal sebab apa? Dia iktimad pada mana? Pada lafzul jalalah. Lafzul jalalah ialah isim yang dibuat khabar daripada itu menggunakan isim fa'il itu balighun. Mudah kata apa? Mudah-mudah kata apa? Dia iktimad pada mubtada. Dia iktimad pada mubtada. Okey? Sebab apa? Isim inna, isim kana asalnya ialah mubtada. Okey. Tafsilan dia tu, okey, sebab tu kalau kata inna zaidan la ta'amaka akilun, mata akilun tanpa ada alif lam dia beramal. Kalau kat sini kita kata ta'amaka tu ialah ma'mul, itu maf'ulun bih bagi akilun. Okey. Sama kalau kita kata apa inna zaidan ya'kulu ta'amaka. So sekarang ni tatbik dekat akilun tu dia boleh beramal seperti ya'kulu. Yang pertama sekali dia dengan makna hal ataupun istiqbal, tidak boleh makna mudhi. Yang kedua, dia iktimad pada mana? Iktimad pada zaidan. Zaidan tu syarat yang kedua dia tu. Okey. Man arada al-mazid falyadhhab ila laisa mughnil labib.
Ya. Hafizallahu Syekhana Syekh Ali Saleh hafizahullah taala. Okey, baca dekat mana? Syarah Syuzuriz Zahab. Syarh Syuzuriz Zahab. Itu kitab penting untuk merhala anda puas hati dengan saman, anda boleh iktimat dengan ilmu seseorang apabila dia dah habis alfiyah dengan apa? Syuzuriz Zahab. Syarah Syuzuriz Zahab, bukan. Syuzuriz Zahab itu Ibnu Hisham. Syarah dia pun Ibnu Hisham juga. Okey? Dia insya-Allah insya-Allah nanti akan ditajlidkan secara ramai-ramai nanti Hasyiah Ubadah ala Syarh Syuzuriz Zahab. Itu yang anda belajar dekat pondok dulu dengan baba. Hafizahullah taala. Jadi kitab tu tak ada dekat Maktabah Halabi sekarang ni. So anda import daripada Thailand. Ada pelajar yang datang sini tu. So cuma nama maktabah tu telah diubah, dia copy lah macam Maktabah Haramain kalau kat Indonesia tu. So nanti tukar padam nama tu, tukar balik kepada maktabah asal. Kita tajlid elok buat rujukan antum. Itu faedah dia banyak. Sama sebagaimana anak kumpul fawaid daripada Hasyiah Al-Khudari anak belajar tu, begitu juga anak kumpulkan hasyiah daripada Hasyiah Ubadah ala Syarh Syuzuriz Zahab. Yang tu insya-Allah akan dibacakan secara personal. Bukan personal, maksudnya secara tertutup. Ada beberapa kitab nanti besar-besar ni anak akan muzakarahkan, anak akan baca secara tertutup. Di antara kitab Mughnil Muhtaj, kitab besar Hasyiah Sawi, kitab besar-besar tu, ada Hasyiah Ubadah dan sebagainya, beberapa kumpulan yang tertentu sahaja. Okey, yang boleh bulan zaman, yang dekat khususnya. Okey. Wa tashabul wasita ma'mul al-khabar. Syarah panjang-panjang tadi tu letak kat ibarat tu. Jangan bergantung kepada syarah. Dah hafal ibarat, tak boleh nak hurai ibarat dengan hafalan kita. Buat apa? Simpan kefahaman di dalam ibarat kitab. Sebab tu kena ngaji ibarat kitab tu daqiq. So bila antum hafal alfiyah, syarah dia tak ada masalah. So apa dah? Wa tashabul wasita ma'mul al-khabar. Okey, i'rab dia satu. Wa tashabu tu fi'il mudhari'. Dhamir mustatir dalam dia taqdir. Hiya tu kembali kepada dalam ibtida'. Awal al-wasita tu maf'ulun bih. Ma'mul al-khabar itu ialah badal ataupun hal dia tu. Settle, nampak tak? Lepas tu bagi contoh. Senang. Ini hafal, tengok hafal alfiyah apa, tak faham juga. Tak ada makna lah. Susah payah alfiyah. Kenapa pun al-payah? Nampak tak? Okay. Wal fasla tu ataf bagi al-wasita. Ataf bagi al-wasita. Bermaksud beserta ialah mula ibtida' itu akan al-fasla itu dhamirul fasli. Dhamirul fasli. Ataupun dhamirul faslin. Ingat, dhamirul fasli itu la mahalla lahu min al-i'rab. Dia beza, dia bukan dhamir munfasil. Dia dhamirul faslin. Okay, macam satu i'rab pada firman Allah Taala qul huwallahu ahad. Okay? Tu huwa tu. Okay, kebanyakan mu'ribin i'rab sebagai dhamirul faslin. Dhamirul faslin ini ada makna taukid. Fihi ma'na taukid. Okay, dhamirul fasli. Misal dia apa? Misal dia inna zaidan, tulis inna zaidan lahuwal qa'imu. Lahuwal qa'imu. Lahuwal qa'imu. Okay, nampak? Sekarang ni huwa tu, pada la huwa tu dhamiru faslin. Dhamiru faslin. Itu diletakkan bermaksud apa? So huwa tu dah menengahi di antara isim inna dan khabar bagi inna. Duk tengah situ. Maka bila duk tengah-tengah tu dhamiru faslin, maka kena masuk lamul ibtida'. Kena masuk lamul ibtida'. Dia kata lahuwal qa'im. Sebab apa dia letakkan huwa situ tu? Okey, sebab apa dinamakan dhamiru faslin? Fasl yang memisahkan. Okey, supaya apa? Tengok ni. Tulis wa summiya dhamirul fasli wa summiya dhamiral fasli wa summiya dhamiral fasli li'annahu yafsilu bainal khabari was sifah. Wa summiya dhamiral fasli li'annahu yafsilu bainal khabari was sifah. Dinamakan akan dia akan dhamirul fasli bi'tibaril musamma. Dhamirul fasli bi'tibaril ismi. Dapat tak? Ketat sikit nak ajar ni. Pastikan dapat 100%.
Fokus. Dia kerja dekat fokus je. Pati molek. Okey. Supaya antum anak strict sikit kalau mengajar ni. Okey. Dan anak ihtimam. Kalau tak faham tu memang anak pastikan sampai faham. Okey. Sayatikum nasun yatafaqahuna fafaqihuhum wa ahsinu ta'limahum. Anak kalau ada pelajaran anak tak faham lagi, anak tak pasti. Sebab seolah-olah apa? Tidak memenuhi wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata suruh elokkan mengajar tu. Sebab kebanyakan kefahaman selain daripada kebijaksanaan, memang IQ pelajar tu berbeza-beza. Dia kebanyakan datang daripada penjelasan guru. Penjelasan dia mudah difahami, akan senang difahami. Okey. Tengok ni, dapatkan ni. Wa summiya dhamiral fasli. Summiya tu fi'il bina majhul. Okey, isnad kepada apa? Naib fa'il. Naib fa'il kebiasaannya berasal daripada maf'ulun bih dia tu. Disebabkan tasniyah itu muta'addi dua maf'ul. Untuk mana mempernamakan ni, so maf'ulun bih yang pertama akan jadi naib fa'il. Maf'ulun bih yang kedua tetap. Dia tak akan jadi maf'ulun bih jadi apa? Maf'ulun bih yang awal pula. Dia tak. Okey. Dhamir mustatir dalam wasummiya tu dan dinamakan akan dia akan dhamirul fasli bi'tibaril musamma. Bi'tibaril musamma, dengan sekira-kira musamma dia tu. Dinamakan sebagai dhamirul fasli bi'tibaril ismi. Dapatkan tu. Mana apa? Contoh kita katalah. Apa? Summiya afiqun bi'afiqin. Misalnya. Summiya afiqun, dinamakan afiq dengan afiq, ataupun summiya afiqun afiqan. Afiqun yang pertama itu iktibar musamma, tuan dia ni. Mana dinamakan diri afiq ini dengan afiq yang isim. Faham tak? Faham tak? Jelaskan. Okey. Sebab apa dinamakan dhamirul fasli? Li'annahu, kerana bahawa sesungguhnya ia dhamirul fasli itu, ingat berhati juga ni, ketika takdir pun kemah jugalah. Li'annahu, hu tu kembali kepada mana? So bila duduk tempat hu tu, so dia baca nasab lah. Li'annahu, kerana bahawa sesungguhnya ia, jangan baca dhamirul fasli, tapi baca dhamira. Sebab dia kalau dhamirul fasli itu selepas daripada anna, dia akan li'anna dhamirul fasli. Li'annahu, kerana bahawa sesungguhnya ia dhamirul fasli itu yafsilu bainal khabar wal wasifah, membezakan di antara khabar dan sifah. Okey. Contoh kalau dikatakan, dikatakan Zaidun al-qa'im. Zaidun al-qa'im. Bila macam tu dia akan istibah. Al-qa'im ni sifat bagi Zaid ke ihtimal khabar dia mahzuf, ataupun ihtimal qa'im itu okey ialah khabar ihtimal. Faham tak? Maksud apa kalau kita kata Zaidun al-qa'im, ada alif lam pada khabar tu, so dia tu ihtimal. Al-qa'im tu boleh jadi sifat bagi Zaidun, okey, khabar mahzuf. Yang kedua ihtimal al-qa'im itu ialah khabar bagi Zaidun. Boleh ke khabar dengan isim ma'rifah? Zaidun al-qa'im. Boleh. Kaedah dia apa? Kaedah dia? Ta'rifut tarafaini yufidul hasra. Ta'rifut tarafain, memakrifahkan akan dua tepi, mubtada dan khabar. Zaid itu dah makrifah, al-qa'im makrifah, akan memberi faedah apa? Hasar. Bermaksud Zaid seorang sahaja yang berdiri. Sekarang ni supaya tak istibah, kita nak kata al-qa'im tu ialah khabar, bukan sifat. So kita letak dhamiru faslin tengah-tengah tu. So kita kata apa? Zaidun huwal qa'im. Huwa tu dhamiru faslin la mahalla lahu minal i'rab. La mahalla lahu minal i'rab. Okey? So, kalau kat sini misal dia apa contoh? Inna Zaidan lahuwa qa'imun. Sekarang ni huwa tu menengahi di antara isim inna dan khabar inna. Bermaksud apa? So bila macam tu letak lamul ibtida. Inna Zaidan lahuwa qa'imun. Okey. Kemudian wasman.
Tu ataf bagi al-wasit. Ma'tufun 'ala al-wasit. Bukan ma'tuf 'ala al-fasla. Kaedah dari mana? Apa tu? Mana jawab dia? Okey. Kaedah dia tu bila dengan huruf ataf, bila dengan waw, huruf ataf ada 10. Waw dan sebab waw, thumma dan fa semuanya. Kalau huruf ataf dengan waw, contoh jaa Zaidun wa Amrun wa Bakrun wa Muhammadun wa Aliyun. Ma'tuf dia banyak tapi menggunakan huruf ataf waw. So ma'tuf yang pertama, ma'tuf yang kedua, ma'tuf yang ketiga dan seterusnya itu dia punya ma'tufun alaih dia ialah yang pertama. Berbeza jikalau dengan huruf ataf yang lain. Jaa Zaidun, thumma Amrun, thumma Bakrun, thumma Khalidun, thumma Nawirun, thumma Azmu. Contoh. Semua tu ma'tufun alaih sebelum dia. Itu kaedah dia. Okey? Innal ma'atifa idza takarrarat wa kana al-'atfu bil wawi takunu ma'tufatan 'ala al-awwal bi khilafi ma idza kana al-'atfu bi baqiyati huruf al-'athfi fa ya'tifu kullu wahidin 'ala ma qablah. Okey, itu dalam syuruh-syuruh ajrumiyah dalam ma'tuf akan disebutkan. Okey, lafaz dia tu itu dalam Syarah Ashmawi. Okey, Hasyah Ashmawi. Okey. Wasman iaitu dan menyertai ia lamul ibtida itu akan isman, akan isim yang halla qablahul khabar. Halla yang berada oleh khabar. Al khabar itu fa'il bagi halla. Yang berada ataupun yang menduduki oleh khabar itu qablahu qabla lismi. Qablahu qabla lismi. Bermaksud apa? Lamul ibtida itu akan menyertai isim inna yang mana isim inna apa? Isim inna muakhar. Isim inna muakhar. Isim inna yang mana khabar dia tu berada sebelum dia. Misal, inna fid dari la Zaidan. Tulis, inna fid dari la Zaidan. Inna fid dari la Zaidan. Okey, jadi lam la Zaidan tu itu menyertai isim yang mana khabar dia tu fid dari itu menempati sebelum isim dia. Mudah kata apa? Kalau kita kata apa? Wa tashabu isman tu isim inna muakhar. Isim inna muakhar. So bila isim inna muakhar letak dia punya lam muli bertidak. Okey. Baik. Jangan lupa tu baca. Baca sama-sama. Wa tashabul wasita ma'mul al-khabar 1 2 3. Jelas sekali. Sekali. Aywa, tes. Barakallahu fikum. Okey, kemudian wa waslu ma bidhil hurufi mubtilu. Okey. I'malaha wa qad yubaqqal 'amalu. Ini biasa dah ni. Okey. Wa waslu ma dan sambung oleh ma. Sambung oleh ma di sini boleh wa waslu ma. Tu sahabat kita kalau tak ada matan tu bagi matan. Okey. Wa waslu ma bidhil hurufi mubtilu i'malaha. Penting ana syarahkan nanti. Tengok ana syarahkan tadi tu ada tempat dia. Wa waslu ma dan berhubung oleh ma bidhil hurufi dengan ini bidhi. Dhi itu hantaran untuk apa? Dhi. Mau untuk dia. Dhi ni isim isyarah. Okey, mufrad muannas. Syahid matan alfiyah. Aywa, ikhwah baca. Akhwat.
Terus. Okey. Dan sambung oleh ma dengan ini. Zi ni dengan bi. Kalau kita biasanya bihadhihi. Ha tu harf tanbih. Ha tu harf tanbih. Bizil huruf dengan segala ini huruf. Inna dan saudaranya itu mubtilu, yang membatal ia ma. Tak kata mubtilatun. Mubtilu. Okey. Yang membatal ia ma. Iktibar lafaz. Tengok. Kembali kepada ma. Iktibar apa? Ma tu lafaz. Ai lafzu ma. Kalau mubtilatun, iktibar ma tu kalimah. Okay. Membatal ia ma, i'malaha. Akan memperamal akan hadhil huruf. Inna beramal menasabkan isim, merofakkan khabar. Begitu dengan saudara-saudara dia tu. Lepas tu tiba-tiba ma ni pula masuk dekat huruf-huruf ni, maka dia akan membatalkan amalan tersebut. Contoh, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu mu'tabaratun atau kainatun binniyat. Kalau kita kata, misal, contoh, inna zaidan qaimun. Masuk ma pada inna tu, jadi innama zaidun qaimun. Bermaksud ma tu masuk mana bersambung dengan inna dan saudaranya itu. So inna dan saudaranya itu asalnya beramal menasabkan isim, merofakkan khabar, dia dihalang oleh ma ni. Ma ni nama dia apa? Kafah. Ma yang menghalang. Ma yang menghalang inna dan saudaranya daripada beramal. Inna dan saudaranya itu sendiri nama dia apa? Makfufah, yang dihalang daripada beramal. Sebab tu untuk i'rab, ketika mana i'rab innamal a'malu binniyat, innama ketika di i'rab innama, iaitu kafatun makfufah. Kafatun makfufah di situ apa? Lafaz wa nasr murattab ke musyawwash? Musyawwash. Sebab apa bila kata innama ay kafatun makfufah? Kafah itu merujuk kepada ma, makfufah merujuk kepada inna. So tu kembali itu secara terbalik. Itu nama dia lafzun wa nashrun musyawwash di dalam ilmu badi'. Kalau kita kata apa? Boleh nak tukar. Iaitu innama kita kata apa? Makfufatun kafah. Tu lafzun wa nashrun murattab. Okey? Itu akan membatalkan segala amalan dia tu. Wa qad yubaqqal 'amalu. Okey? Dan terkadang qad masuk pada fi'il mudhari' litaqlil, dan terkadang dikekalkan akan amalannya. Okey, amalan inna dan saudaranya. So mana tetap ada boleh beramal. Okey, tetap boleh beramal. Tetapi khilaf ni, okey, pendapat yang sahih sebagaimana yang dipilih oleh Imam Ibn Aqil, okey, iaitu mana ma ni bila masuk kepada inna dan saudaranya itu, dia akan menghalang mereka-mereka semua tu daripada beramal, kecuali apa? Laita sahaja. Kecuali laita. Okey, laita tu still boleh beramal. Laita still boleh beramal sekalipun masuk ma. Okey? Kalau kita kata laitama zaidan qaimun. Laitama zaidun qaim. Laitama zaidan qaimun. Mana ma ni bila masuk pada laita dia still lagi. Itu pendapat yang sahih. Adapun masuk kepada selain daripada laita, daripada saudara inna, maka dia halang daripada beramal. Okey. Dekat sini, perhatikan, nak tanya balik apa yang nak hurai tadi tu. I'malaha tu i'rab jadi apa? Akhwat. I'rab dia apa? I'malaha. Jangan tengok i'rab bawah tu. Jangan biasakan kita i'rab tu bukan untuk kita. Tengok ni. Kita i'rab tu bukan kita belajar daripada kita i'rab untuk kita tatbik, bukan. Tatbik sendiri. Buat dah belajar dah. Tatbik sendiri Pak baru tengok sebagai apa? Nak tashih sahaja. Ini asal alfiah tengok i'rab bawah, asal alfiah tengok i'rab bawah. Mana terlatihnya? Nampak tak? Latih tengok situ. I'malah rajul apa akhwat? Maf'ulun bih bagi apa? Okey, mubtilun. Sedang mubtilun. Okey.
Sebab tu antum ketika mengajar Syarah Kafrawi misalnya, i'rab matan ajrumiyah tu, silap kalau antum mengajar daripada awal sampai habis. Benda sama. Sama juga seperti Al-Kharitul Bahiyah fi Arabi Al-Fadhil Ajrumiyah. Kalau antum sebagai guru, antum i'rab satu-satu tu sampai pelajar, sampai kitab tu habis, antum membazir masa belajar. Itu sifat guru, ingat. Sifat guru kena memperelokkan bagi yang terbaik untuk pelajar. Sekalipun kita belajar dulu, contoh misalnya kita belajar habis, tapi kita tak boleh. Kita tengok ada banyak masa sebenarnya boleh ni. Benda ulang-ulang je. Dah tahu i'rab fa'il atau nanti i'rab lagi sekali fa'il. Macam tu saja. Kita macam tu tidak sesuai untuk ditadriskan. Itu melainkan beberapa muka surat, 5 muka surat muka depan tu, lepas tu antum kiaskan sendiri. Macam tu. Okey, kalau antum kesian pelajar. Ingat, kesian pelajar. Kalau kita i'rab tu dia ajar sampai habis, benda pelajar boleh praktikal lah. Macam kita. Faham tak? Tu manhaj ana. Dan itulah manhaj para guru kita sebenarnya yang nak bagi yang terbaik. Saya pelajar ni masa dia tu betul-betul untuk yang umdah sahaja. Okey? Sebab 4-5 tahun kurang tu, yang 4-5 tahun ni masa tak banyak. So fokus kat mana yang paling penting-penting je. Okey, ambil buah-buah dia. Okey? I'malaha, tengok tadi tu, dah belajar tadi tu senang. I'malaha ialah maf'ulun bih bagi mubtilun. Mubtilun ialah isim fa'il, dia boleh beramal seperti yubtilu, abtala, yubtilu ibtala. Mana dia punya syarat dia? Sebab mubtilun tidak ada al. Syarat yang pertama dengan mana hal ataupun istiqbal. Mana apa? Berhubung ma dengan segala huruf ni akan membatalkan. Mana tak? Ataupun sedang membatalkan je tu. Tapi ingat, mana dia tidak boleh dengan mana mudhi. Okey? Yang kedua diiktimad pada mana? Mana dia punya mu'tamad dia tu, akhwat? Ikhwah dapat jawab. Akhwat, mana mu'tamad dia tu? Mana akhwat? Jawablah. Buat tu, nak kena fokus. Ana minta tak perlu banyak, fokus je. Pengajian ana minta betul-betul, antum kena rehat betul-betul. Pengajian ni jangan tu. Ana cuba bagi yang terbaik. Okey, para guru kita pun sama juga, cuba bagi yang terbaik. Fokus. Kalau tadi huraian dah jelas. Jelas tak ikhwah? Iktimad pada salah satu daripada 4 perkara. Yang keempat dah terangkan tadi itu, iktimad pada isim yang mukhbar anhu bismil fa'il. Itu mubtada. Waslu tu mubtada, khabar dia dengan mubtilun isim fa'il. So mubtilun itu i'timad dengan waslu. Mana? Fokus je. Sekali tengok ni. Mubtilun i'malaha. So mubtilun itu isim fa'il. Isim fa'il apa tak faham ustaz? Abtala yubtilu ibtalan fa huwa mubtilun. So dia beramal seperti yubtilu. Isim fa'il bila tidak ada al, bila tidak ada al-mubtilu. Sekarang ni mubtilun tidak ada al, dia boleh beramal seperti yubtilu dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, tidak boleh makna mudhi. Dari segi masa dia tu, dia kena mana hal atau istiqbal. Okey? Sebab tu ketika mentakdirkan dia tu, wa waslu ma bidil hurufi yubtilu. Yang kedua, isim fa'il tu sendiri tu nak beramal, dia kena iktimad kepada salah satu daripada 4 perkara. Maksud bukan iktimad pada diri sendiri, tu takabur nama dia. Tak? Dia kena iktimad pada orang lain. Dia nak beramal. Sebab asal beramal itu ialah fa'il. Bila selain daripada fa'il, daripada apa isim beramal, dia lemah, dia perlu kepada sesuatu untuk menguatkan dia beramal seperti fa'il. Jadi berhajat kepada sesuatu untuk dia mu'tamad. Dia nak mu'tamid, nak pegang tu. Contoh kita tak larat berdiri, kita iktimad pada tanah. Apa tak macam ni? Iktimad pada kursi nak bangun. Bangunlah kita, sebab apa kita tak kuat. So iktimad pada ni, nak bangun macam tu tak kuasa. Nampak tak? Iktimad pada salah satu daripada 4 perkara. Yang pertama, ada nafi. Yang kedua istifham. Yang ketiga apa? Mausuf.
Yang keempat, isim mukhbarun anhu bismil fa'il. Mula-mula kata mubtada. So mubtilin itu bukan fa'il. Dia nak beramal, menasabkan i'mal, dia tak kuasa. Tak gerak. Tak larat. So dia akan intimat kepada apa? Siapa mangsa dia tu kita kata. Mangsa dia waslu. Faham? Macam tu. Buka dalam Syarah Syuzuriz Zahab. Tu ihalah. Bila anak suruh macam ni, pengajian anak nanti termasuk daripada pengajian Nuzhatun Nazar ni, anak akan ihalah kepada antum. Anak nak tengok antum supaya apa? Dengan ihalah ni akan melahirkan kasratul ittila'. Kasratul ittila' ni maknanya apa? Antum banyak ittila' kepada kitab ni tahu, bukan semata-mata kadang ingat ni. Syekh Muhammad Said Mamdouh hafizahullah taala sangat tak suka pelajar-pelajar yang hanya apa? Suka sembang pasal kitab je. Kitab ni tahu ni apa, dia ni tobok mana yang terbaik, apa tahqiq dia apa, batu baik bab dia apa, semua tu bukan semata-mata tahu tu benda tu. Kena tahu semua daripada awal tu. Apa isi dalam kitab tu. Kemudian kita boleh nakut kritikan pandangan ni dalam bab ni lemah sikit, dikritik oleh dalam kitab lain sebagainya. Pendapat ni bab ni apa kurang jelas dan dia dijelaskan sendiri dalam kitab dia yang lain. Muka saya macam tu. Kena dibaca, kita kena faham. Sebab tu kitab tu akan dapat dia punya fiqh dia tu bila kita baca habis. Dia baca habis. Sebab tu kita nak baca habis kitab ni ada bahagikan dua buah kitab. Dua jenis kitab. Satu kitab yang dibaca secara apa? Cepat habis dia. Seminggu khatam. 2 minggu khatam. Itu cara cepat. Ada kitab yang dibaca dalam jangka masa yang lama. Baca sikit-sikit. Secara apa? Istiqamah. Seperti kitab apa? Fathul Bari. Okey, Mizanul I'tidal, kita sebagainya tu. Kita baca sendiri tu. Masalah pelajar bila apa? Tak ada bacaan sendiri. Asyik mengaji dengan syekh, mengaji dengan ustaz, mengaji, bacaan sendiri untuk dia sendiri yang betul-betul nak tu. Tak khusus dia ni. Bila tak ada yang tu, no. Antum tak akan jadi apa pelajar yang betul-betul apa power. Bahasa power mungkin padulah Azhari sebenar tu. Okey? Yang antum bacaan sendiri, antum betul-betul sedap. Ketika antum baca tu, poin ni nak ambil kitab ni. Poin. Nampak tak? Bila macam tu antum akan dapat kasrul ittila'. Tapi bila belajar dengan anak akan halahkan beberapa perkara. Macam dalam perkara ni, anak jelaskan sebahagian saja. Tapi dengan kalau antum faham apa yang anak huraikan, sekalipun Syarah Syuzuri Zahab tu panjang, itulah poin dia. Itulah poin dia. Nak dalam lagi pergi dalam Hasyiah Ubadah. Macam tu. Okey? Dan ihalah ni tapi selek dia apa? Masalah dia bila pelajar tak amanah. Ihalah ni seolah-olah macam wajibat tak. Antum kena baca sendiri. Antum kena tengok. Anak tunjuk satu yang baki lagi. Buka sendiri, tengok sendiri. Okey? Nanti buka Syarah Syuzuri Zahab. Nanti begitu juga ilmu hadis ni. Kamu belajar satu kitab boleh pandai. Betul tak? Tu dengan apa? Ihalah antum tu. Antum kena baca kitab-kitab lain juga. Okey? Wa qad yubaqqal 'amalu. Kemudian baca tu. Waslu ma 1 2 3. Sekali. Lagi sekali. Iya. Okey. Maksud apa? Ma di sini tu ma kafah, yang dimasukkan ma kafah yang menghalang huruf-huruf inna dan saudaranya pada beramal. Ma kafah nama dia juga nama ma al-muhayyaah. Ma al-muhayyaah. Okey. Ataupun ma az-zaidah. Dua nama dia. Pertama ma al-kafah, yang kedua ma al-muhayyaah, yang ketiga ma az-zaidah. Okey. Ingat berbeza. Okey, berbeza jikalau ma tu bukan ma kafah. Seperti ma apa? Ma mausulah. Ma isim mausul. Ta'rif isim mausul apa? Maftaqara ila silatin wa 'aid. Dalam fiqh apa? Semua isim mausul pasti kena ada silah dan 'aid. Matal fiqh mana syahid dia? Wa kulluha yalzamu ba'dahu silah 'ala dhamirin la'iqin mustamilah.
Okey. Misalnya kalau ma iaitu isim mausul. Ma mausul apa ma tu? Mausul mushtarak. Okey, seperti mana? Misal innama indaka hasan. Misal innama asing inna ma indaka hasan. Okey. So sekarang ni tengok innama indaka hasan. Nampak tak? Okey, innama. So inna ni kekallah beramal. Takdir dia tengok ma tu dengan mana allazi, dengan mana innallazi indaka hasan. Bermaksud apa? Tengok innallazi. Tadi kan innama indaka hasan. Ma tu dengan ma mausulah dengan mana allazi. So takdir dia innallazi indaka hasan. Allazi tu i'rab dia macam mana? Allazi, i'rab dia macam mana? Ismun mausul mabniyun 'ala sukun fi mahalli nasbin khabaru apa? Ismu inna, isim inna. So inna masih beramal. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu ma masdariyah. Ma masdariyah. Okey. Misal innama fa'alta hasan. Inna ma fa'alta hasan. Sesungguhnya okey, fa'alta, ma fa'alta. Kena takwil masdar. Ma tu masdariyah. Bila ma masdariyah selepas dia tu fi'il, maka cari masdar dia tu. Sekarang ni innama fa'alta hasanun. Fa'alta fi'il tu ta tu i'rab jadi apa? Fa'il. Sekarang ni nak takwil masdar, ambil masdar bagi fi'il. Apa dia? Fi'il. Kemudian ta tadi tu jadikan mudhafun ilaih dia. So inna fi'laka hasanun. Inna fi'laka hasanun. Fi'laka tu masdar idhafah kepada apa? Idhafah kepada fa'il. Okey. Kemudian wajaizun raf'uka ma'tufan 'ala mansubi inna ba'da an tastakmila. Ni yang dah biasa belajar pun. Wajaizun. Jaizun yang raja dia jaizun. Khabar muqaddam. Okey, khabar muqaddam. Raf'uka. Kita tu. Raf'uka ma'tufan. Bermula merafa' oleh engkau. Raf'uka itu masdar idhafat kepada fa'il. Rafa'a yarfa'u raf'an. Dia fi'il muta'addi. Bila fi'il muta'addi ada maf'ulun bih. So bila masdar idhafat kepada fa'il, dia akan menasabkan maf'ulun bih. Syair mutalifiyah mana? Wa ba'da jarrihi alladhi udhifa lah kamil bi nasbin aw bi raf'in 'amalah. Okey. Bermula merafa' oleh engkau akan ma'tuf 'ala mansubi inna. Merafa' oleh engkau akan ma'tuf di atas mansubi inna. Apa makna mansubi inna tu? Isim inna. Mansub bagi inna itu isim inna. Bermaksud kita kata inna zaidan qa'imun. Tiba-tiba kita nak buat ma'tuf di atas isim inna tu. Okey, maka kamu merofokkan ma'tuf dia tu itu jaizun, harus. Okey, tapi dengan syarat ba'da an tastakmila, selepas bahawa sempurna ia inna. Alif tu alif, okey, al-waqfi tu bukan alif apa? Dia atas takmila bukan alif tasniyah tu. Okey. Maknanya apa? Selepas sempurna inna tu ada isim dia dah, ada khabar dia. So ada ma'tuf lepas daripada tu, boleh baca dua wajah. Nak merofakkan tu harus. Kita kata apa? Inna zaidan qa'imun wa bakrun. Bakrun tu. Okey. So kalau ketika kata apa? Inna zaidan qa'imun wa bakran. Tak ada masalah. Bakran tu apa? Ma'tuf ala zaidan. Sekarang ni kalau kita baca bakrun tu harus. Tapi i'rab dia ada dua. Yang pertama sekali apa? Yang pertama sekali iaitu bakrun tu ma'tuf ala mahalli inna. Ma'tuf ala mahalli ismi inna. Ma'tuf ala
mahalli ismi inna. Okey. Ma'tuf ala mahalli ismi inna. Sebab mahal bagi isim inna tu asal dia apa? Rafa', dia mubtada. So bila ada ma'tuf bagi dia baca rafa'. Yang kedua, bakrun tu yang jadi apa? Mubtada, khabar dia mahdzuf. Okey. Inna Zaidan qa'imun wa bakrun kadzalik. Itu yang pendapat yang dihukum sahih oleh Ibnu Aqil. Okey. Kemudian okey, baca. Okey, cuba baca. Wa jaizun, baca 3 kali. Sekali. Aywa. Kemudian wa ulhiqat bi inna lakinna wa an ay wa anna min duni laita wa la'alla wa ka'an, dan diilhaqkan, dihubungkan dengan inna, dihubungkan akan lakinna wa anna. Okey. Pada hukum ataf tadi, pada hukum wajah izun raf'uka ma'tufan ala mansubi inna ba'da an tastakmila ni, tadi kan inna. Okey. Dihubungkan juga, begitu juga hukum bagi inna tadi pada ataf dia ni, lakinna dan anna pun sama juga. Hukum dia sama macam inna. Maknanya apa? Ulhiqat lakinna wa anna bi inna. Dihubungkan akan lakinna dan anna itu dengan inna pada hukum apa? Keharusan kita baca rafa' di atas ma'tuf bagi isim dia. Min duni laita wa la'alla wa ka'anna. Dengan tak mana? Min duni tanpa ni laita. Min duni min ghairi laita. Dun dengan mana? Ghair. Lafaz duna tu dah ada 8 makna dia tu. Bukan dalam kamus. Okey? Min duni laita wa la'alla wa ka'anna. Min ghairi laita, dengan selain daripada mana tidak laita wa la'alla dan ka'anna. Bermaksud hukum bab rafa' tadi tu itu untuk ma'tuf bagi isim inna, ma'tuf bagi isim lakinna, ma'tuf bagi isim anna. Adapun ma'tuf bagi isim laita, isim la'alla, isim ka'anna itu tidak boleh. Okey? Wa khufifat inna faqal lal 'amalu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.